Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائهم وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jabatan Pasir Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dibekalkan Allah dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan dicontohi oleh baginda Rasulullah SAW. Apa saja kita buat mesti ikut 5 hukum. Allah dah turunkan 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima hukum ni hendaklah kita laksanakan dalam hidup kita. Supaya apa saja kita buat merupakan ibadah kepadanya. Yang wajib kita buat semuanya, jangan tinggal. Kerana wajib tu artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Yang haram kita tinggalkan. Kerana makna haram tu dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Yang sunat kita buat juga. Kerana sunat itu mendatangkan kasih sayang Allah Ta'ala. Allah akan bagi dia darjat, Allah akan bagi dia pangkat di akhirat esok. Sebab nak menang. Di akhirat esok dia dapat pangkat. Dapat pangkat al-muflihun, dapat pangkat al-faizun, al-abrar, ashabul yamin, al-muttaqin, al-muqarrabin. Itu nama-nama pangkat di akhirat esok. Lebih baik dari pangkat-pangkat yang ada dalam dunia. Dalam dunia yang tak pangkat, lebih lagi di akhirat. Buat yang sunat-sunat tu. Nah, yang sunat ada, puasa sunat ada, sedekah sunat ada, zikir sunat ada, buat banyak-banyak. Yang makruh artinya kita tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu.
Jangan buat yang makruh tu. Kerana makruh tu yang dibuat tidak berdosa tapi ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Bukan wajib kan? Elok ditinggalkan yang makruh. Jangan jual di video ni mau makruh. Dalam makruh dalam. Dia buat juga yang makruh. Nah, makruh tu Allah benci. Allah ketik. Allah menyampah. Allah meluat. Cuma tidak dihukum. Betul je kan? Yang harus kita jadikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kerana yang harus itu dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi apa saja benda yang harus itu ada adab-adab tertentu. Makan itu harus. Orang makan tidak berdosa dan tidak berpahala. Tapi kalau kita ikut adab-adab nak makan, dikira sebagai ibadah. Dapat pahala. Jadi maknanya semua 5 hukum itu boleh mendatangkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Kan? Dan apa? Di sisi kita oleh Allah SWT. Allah anggap itu satu sebagai ibadah. Dan Allah akan beri pahala. Bila pahala dikumpulkan, itu nak maknanya kita telah mengumpulkan bekalan. Ya, sesuai dengan perintah Allah. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan ialah sifat takwa. Jadi semua mendatangkan pahala. Bila timbang masuk berat pahala. Bila berat pahala, Allah redha orang itu. Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahala yang berat, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu kan. Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kita masih lagi membaca ayat-ayat atau surah-surah yang ada kaitannya dengan akhirat. Kita masih lagi membaca surah Al-Mursalat. Tak habis lagi. Al-Mursalat. Baruhan ayat yang 19 ada. Semuanya ada 50. Kita dah baca ayat 19. Untuk malam ni terus kan. Iaitu ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Apa dia maknanya? Ayat ni ada depan saya ni. Belum baca lagi. Kita baca mana dulu. Bukankah kami sudah jadikan kamu dari air yang hina? Kita ni jadi dari air yang hina. Apa artinya? Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Apakah tidak kami jadikan kamu dari air yang hina? Kita ni asal dari air yang hina. Air yang jadikan kita tu kalau jatuh ke tanah, semut pun tak siap nak makannya. Punya hina. Semut pun tak siap nak makannya. Orang lain tidak ada, kita tidak ada. Ayam tak siap nak matuk kan. Punya hina. Kita ni hina. Kejadian kita asal daripada benda yang hina. Dalam badan kita ni pula penuh dengan benda-benda yang hina. Ya ke tak? Dan ya ke tak? Dalam badan kita ni. Korek mata ada apa? Ada tarik mata. Mulia benar kerja mata. Korek telinga ada apa? Ada tarik telinga. Korek hidung ada apa? Ada tarik hidung. Yang angin nampak apa? Ada tarik gigi. Mulia benar kerja gigi tu. Dalam perut ada apa? Ada tong ya. Bawa ke sana kemari. Bawa ke pasaraya, bawa ke market, bawa ke sekolah, bawa ke pejabat, bawa ke masjid, bawa ke surau. Tong tu. Tong apa? Tong tai. Itulah hina kita ni. Asalnya hina. Sekarang ni kita dalam kejadian yang hina. Udah mati saja apa? Bangkai yang hina. Takwah tak si orang. Dah mati. Lantak lagi profesor ke. Dia kawan ke. Datuk ke Tan Seri ke Tun udah mati tak siapa siap. Ini kita ni. Jadi kamu tak sedar kebuat kamu tu hina. Esok akan dihina oleh Allah SWT. Itu yang ke-20. Yang ke-21, yang kami tempatkan di tempat yang teguh. Mula-mula tempat kita teguh, iaitu rahim mak kita tu. Rahim ibu kita tu. Wada'anahu fi qararin makin. Ayat Quran.
Ya, faja'alnahu fi qararin makin. Ya, kami jadi kamu tu di tempat yang kokoh, kuat, tahan. Tak ada bocor, elok aja, tak ada rebut. Lama itu bukan tidak. 9 bulan 10 hari kita berada dalam perut mak kita. Kokoh, kuat, kita tenang-tenang. Tempat kita tempat kita diam tu elok aja, tak ada pula roboh. Tak ada pula cari. Kita kokoh tempat kita. Itu ya. Itu yang kedua satu. Yang kami tempatkan di tempat yang teguh, iaitu rahim ibu. Yang ke-22, hingga masa tertentu, dengan masa-masa tertentu. Wa qadarna fa ni'mal qadirun. Fa qadarna fa ni'mal qadirun. Dan ditentukan tempatnya yang tertentu. Berapa lama kamu duduk dalam dunia ini? Allah menentukannya. Ada orang 50 tahun dah padam. Ada orang 60 tahun dah tak ada. Ada orang 98 tahun tak mati-mati lagi. Dari tadi 1 tahun tak mati-mati juga. Itu tengok. Ya? Ketentuan dari Allah SWT. Ini merupakan rahsia Allah SWT. Qadar itu, takdir itu rahsia Allah SWT. Kita tahu. Ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Zaman dulu-dulu panjang-panjang. Ya. Rasul-rasul dulu panjang-panjang semuanya. Ada 300 tahun, ada 900 tahun ada 1000 tahun ada. Tapi umur makhluk akhir zaman ni, zaman Nabi kita Muhammad SAW antara 60 hingga 70 tahun. Itu qadar yang tertentu. Kita tahu. Yang cakap ni dah 82 tahun. Nah, bila tak esok kita jam kita tengah ngaji orang tu nak kali agak nak masuk apa-apa dah lagi dia. Karena Allah yang tahu 10 perkara yang menjadi rahsia Allah Taala, di antara ini dah takdir. Saya jadi saya ni mana tahu? Saya mana tahu? Tiba-tiba dah jadi ustaz dia. Padahal saya bukan ada pendidikan agama, bukan ngaji sekolah mana pun, bukan lulus apa-apa kelulusan tentang agama, tapi ngajar agama. Kenapa? Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Allah kan? Hingga masa tertentu. Dan kan yang ke-23, lantas kami tentukan bentuknya kerana kamilah terbaik-baik, kamilah sebaik-baik penentukan bentuk. Ya. Kamu ni manusia, saya, tuan-tuan dan puan-puan, semua sekali, Allah tentukan bentuknya. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pandai, ada yang benar. Semua Allah menentukannya. Ada yang mulia, ada yang hina. Semua Allah menentukan segala-galanya. Allah menjadikan kamu dan apa yang berlaku pada kamu semua dan kejadian Allah. Itu ayat yang kuat. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Ya. Yang ke-23, ini yang ke-4 ayat Allah ulang banyak kali ni. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailah bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Kami dah sebut dalam Quran, kamu tak percaya. Kami sebut neraka tadi, kamu tak percaya. Kami sebut surga tadi, kamu tak percaya. Esok kamu akan dimasukkan dalam satu tempat namanya wail. Wail itu apa? Tuan-tuan, wail itu apa? Satu lembah dalam neraka Jahannam yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Tak benda dengar? Itu wail. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailah bagi mereka-mereka atau celakalah bagi mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Allah kata ada malaikat kita percaya. Allah kata ada aras kita percaya. Dia mendustakan ayat Allah, nanti akan masuk ke dalam wail. Banyak golongannya yang Allah masuk ke dalam wail. Di antaranya ialah orang yang semayang tak khusyuk, lalai dalam semayangnya.
Ini Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada. Nah, maka wailah bagi mereka yang sembahyang, dan mereka itu lalai dalam sembahyang. Lalai dalam sembahyang itu contohnya ada 4. Semua lalu. Lalai dalam sembahyang ada 4 jenis lalai. Yang pertama lalai ketika sedang sembahyang. Tengah sembahyang nampak David Beckham, tengah sembahyang nampak Lionel Messi, tengah sembahyang nampak Tiger Woods, tengah sembahyang nampak Lee Chong Wei, tengah sembahyang nampak Lee Zizia. Nah, ini apa? Tengah sembahyang nampak Sharifah Aini, tengah sembahyang nampak Siti Nurhaliza. Itu nanti akan masuk ke dalam wail. Yang lalai dalam sembahyang jam sama. Yang kedua lalai mengerjakan sembahyang dalam waktunya. Subuhnya pukul 9 pagi, zuhurnya pukul 5, asarnya pukul 8.30. Asarnya bukan pukul 7.30, maghribnya pukul 9, isyaknya subuh esok, lepas kita subuh esok pukul 8 pagi esok. Itu lalai daripada mengerjakan sembahyang mengikut waktunya. Padahal Allah perintahkan bahawa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan kata orang beriman dalam waktu-waktu yang tertentu. Itu nombor 2. Nombor 3 orang lelaki dia. Orang lelaki saja, iaitu gagal mengerjakan sembahyang berjemaah. Dia seorang-seorang di dalam rumah. Lalai itu. Nombor 3. Lalai daripada mengerjakan sembahyang secara berjemaah. Seorang-seorang dia. Surau ada, masjid ada, boleh pergi hutan pergi saja. Mesti berjemaah. Kerana hukum berjemaah itu fardu kifayah. Artinya siapa yang mendirikannya, dia berpahala. Kalau semua orang meninggalkannya, semua berdosa belaka. Siapa yang meninggalkannya, bukan siapa meninggal, yang kalau semua satu dalam kawasan itu tidak membuat fardu kifayah itu, semua berdosa belaka. Itu namanya fardu kifayah. Jadi dia dengan tak lalai. Kalau sembahyang seorang-seorang di rumah saja, tak siap nak berjemaah. Rumah tepi surau, tepi masjid, tapi tak siap nak datang. Sembahyang itu dikira sesat. Dia bukan Haji Ibrahim sesat ni tau. Nabi. Apa kata Nabi? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, sebagaimana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Kata Nabi, ya? Sesat. Jadi kena berjemaah. Paling koman, paling kudi, paling curut, paling tak guna, dia sembahyang di rumah bersama isteri dan anak-anak. Berjemaah juga. Paling kawan dia sama dengan anak dia seorang lelaki. Kalau seorang-seorang dia sesat. Sesat jumpa dalam dunia ini, dia akhirat esok. Cari syurga tak jumpa, cari tak jumpa, cari tak jumpa, cari tak jumpa. Lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh dengan syurga. Kalau jauh dengan syurga, dicari apa? Kalau lewat, bukan tahu lewat. Jauh dengan syurga, dicari apa? Dekat dengan neraka, betul tak? Itu yang ketiga. Gagal daripada menyempurnakan sembahyang secara berjemaah. Lalai dia. Nampak baik. Dan yang keempat, lalai daripada menentukan atau menyempurnakan tuntutan sembahyang. Yang sembahyang tadi tuntutan. Dia janji dengan Tuhan, dia ada tuntutan. Orang sembahyang dia takkan melakukan maksiat. Orang sembahyang takkan buat kemungkaran kerana dia janji dengan Tuhan. Semua janji tadi. Doa kita hari ini lah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku nak ikut peraturan-peraturan kamu. Jangan janji kan? Nak ikut peraturan Allah.
Nah, tapi elok je lepas saya, apa salah? Udah ambil mereka. Tengah rehat. Orang tua rehat, ambil mereka. Udah mungkin janji naik ke peraturan Allah. Betul buat yang haram. Nah, ambil mereka 7685. Tahu mana? 7685. Ada loh. Jangan bilang ambil ya. Masih berusaha bercerai yang apa? Nah, elok aja. Lepas salah keluar pakai seluar pendek kan kau mungkin lepas pakai seluar pendek jogging pakai seluar pendek main bola pakai seluar pendek oleh lagi dah janji dengan peraturan Allah. Nah, 5 kali dia berjanji 5 kali dia mungkin janji. Orang yang mungkin janji itu tanda apa? Tanda munafik. Nah, jangan mungkin janji. Itu nanti akan paling komanya masuk dalam hati namanya wal. Nah, karena dia mungkin janji. Ini semayang tak khusyuk dalam semayang, lalai dalam semayang. Tempat ini lalai. Ingat tu. Yang pertama lalai mengerjakan semayang dalam waktunya. Nah, yang kedua lalai dalam tengah semayang tu. Tengah semayang tu lalai. Ingat yang lain. Tak ingat apa yang dibaca. Yang ketiga lalai dalam mengerjakan semayang secara berjemaah. Yang keempat lalai menunaikan janji dia dalam semayang. Kadang-kadang janji tak betul. Baca tak betul. Tak betul janji lah. Ya. Ceramah orang baca tak betul. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bunyi macam betul. Tak betul. Dengar lah tu. Kalau bunyi tu bunyi tak betul. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bunyi macam betul. Tapi berapa ramai yang tak betul? Yang depan saya ni. Saya tak tahu, tak dengar. Dia tahu dan dia sendiri tahu. Apa yang salahnya? Wa mahyaya. Ya tu ada dua. Satu pendek, satu panjang. Ya. Mula-mula 2 harakat wa mahya 2 harakat tu je. Yang nombor 2 tu mesti pendek. Wa mahya ya wa mamati. Dengar dulu. Inna salati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat Quran tu. Salah baca berasa. Cuma tidak batal sembahyang kerana dia bukan rukun ya. Orang cita rukunnya sunat. Bukan rukun. Tapi salah baca berdosa dia karena Al-Quran. Berapa kami yang tak betul baca tu. Ikut dalam hati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagus tu. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tu ini. Kadang-kadang orang ngajar semayang jual ke videonya. Ustaz tak ada nak ngajar mayang orang dia mayang di tengah mayang dia ajar yang canggih-canggih sikit. Rupanya dia tak betul mayang. Bacaan tak betul. Ya. Ada bangkangan. Tak ada bangkangan. Tujuh belakang. Ya, alright. Itu dia ya. Itu yang ke-24. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Yang ke-25 apa bunyinya? Ya. Bukankah kami sudah jadikan bumi itu pengandung kamu? Bumi itu mengandung kita. Ya. Menampung kita. Membantu kita. Kita duduk atas bumi. Boleh baring, boleh tidur, boleh duduk, boleh jalan atas bumi kita. Mengandung kita. Macam ibu mengandung anak tu. Bawa ke sana kemari. Bumi itu mengandung kita. Sampai hari kiamat. Ya. Apa dalam Arabnya? Ayat Quran dia apa? Alam naj'alil arda kifafa. Salah saya baca tu. Alam naj'alil arda kifata. Bukan fa, kifata. Alam naj'alil arda kifata. Kita Melayu sendiri apa?
Yang ke-25. Artinya, bukankah kami sudah jadikan bumi itu pengandung kamu? Dia mengandung kita, bawa kita ke sana. Kita boleh pergi mana-mana pun dalam bumi ini. Boleh pergi ke Eropah, boleh pergi ke Asia, boleh pergi ke Afrika, boleh pergi ke Timur Tengah. Bumi ini, luas bumi Allah ni kan. Kerana lagi canggih, boleh bercakap. Orang di Eropah boleh cakap dengan kita di Malaysia ni. Saya ada seorang anak di Eropah, dia ikut suami dia, duduk di Finland. Dia boleh bercakap dengan saya, dengan handphone. Ya? Dia punya canggih. Dia duduk di Finland. Macam itu saya bang, boleh cakap. Berdialog. Boleh balas-balas. Itu semua dalam bumi. Di Amerika boleh cakap dengan kita. Di Australia boleh cakap dengan kita. Di Afrika boleh cakap dengan kita. Di mana-mana saja di bumi Allah ini boleh berhubung. Itu punya kecanggihan teknologi moden. Ya? Jadi, sedar bahawa bumi itu boleh mengandungi siapa-siapa saja. Mengandungi binatang, mengandungi malaikat, mengandungi jin, mengandungi pokok-pokok, mengandungi burung-burung, apa saja kata bumi ini. Ya? Sedar tu. Ya. Bukankah kami sudah jadikan bumi itu pengandung kamu? Itu ayat yang ke-20. 25. 25. Yang ke-26. 25. Ahya'an wa amwata. Ahya' kadang. Ya? Mak wajib muttasil. Ahya'an wa amwata. Dengar. Ahya'an wa amwata. Ayat 26. Apa tu cakap Melayu-nya? Ya. Selesai kamu hidup dan sesudah kamu mati. Ya, sudah hidup mati. Bila entah, itu pun di antara rahsia Allah. Tuan-tuan, saudara-saudara, ada 10 perkara yang menjadi rahsia Allah. Allah yang tahu. Manusia tak tahu, malaikat tak tahu, Nabi pun tak tahu. 10 perkara yang menjadi rahsia Allah. Ya, 10. Yang pertama, Lailatul Qadar. Ingat tu. Tapi nak tulis. Yang perkara, tajuknya perkara-perkara yang menjadi rahsia Allah Ta'ala. Yang pertama, Lailatul Qadar. Yang kedua, redha Allah Ta'ala atas taat kita ni. Allah redha, kita tak tahu. Kita semayang kita redha kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, murka Allah Ta'ala kata mereka yang derhaka. Orang kafir tu derhaka. Allah murka tapi kita tak tahu. Kerana orang kafir tu walaupun Allah murka, hidup di senang-senang dalam dunia. Kaya raya. Padahal dia kafir. Itu kita tak tahu. Yang ketiga. Yang keempat, semayang. Yang mana satu dari pilihan Allah tak tahu. Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke, Isyak ke, Subuh ke, kita tak tahu. Hanya Allah kata apa? Hafizu ala salawati salatil wusta. Peliharalah kamu sembahyang yang 5 waktu itu dan sembahyang yang pertengahan. Kita tahu yang mana satu pertengahan tu. Mana jenis sembahyang, apa saja jenis sembahyang boleh jadi pertengahan. 5 waktu itu boleh jadi pertengahan tak ke? Zuhur pertengahan antara subuh dan asar. Asar pertengahan antara zuhur dan maghrib. Maghrib pertengahan antara asar dan isyak. Isyak pertengahan antara maghrib dan subuh asar. Subuh asar pertengahan antara isyak dan kali dan juga zuhur. Lepas tu semua boleh jadi pertengahan. Itu menjadi rahsia Allah. Itu tak tahu. Allah yang tahu. Yang kelima. Yang keenam, nama-nama Allah. Yang mana jadi pilihan Allah tak tahu. Tulis juga. Nama-nama Allah. Yang mana jadi pilihan Allah kita tak tahu. Yang keenam ya. Nama Allah tu ada 3,000. Semuanya ada 3,000 nama Allah. Ya, 1,000 hanya malaikat yang tahu. 1,000 lagi hanya nabi-nabi yang tahu. Dah 2,000. 300 ada yang ada di dalam kitab Taurat. 300 nama ada dalam kitab Injil. 300 nama lagi ada dalam kitab Zabur. Dah 900. Jadi dah 2,900. Tinggal 100. Tinggal 100 lagi. Daripada 100 itu 99 nama ada dalam Al-Quran yang terkenal dengan Al-Asma'ul Husna.
Yang kita selalu nyanyi itu. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu 99 nama. Tinggal satu nama. Nah, cukup kan 3.000. Sekarang dari 2.999 nama. Tinggal satu nama dia. Itu rahasia Allah. Allah hanya yang tahu nama yang satu ya. Itu yang ke-6. Yang ke-7 takdir. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan. Allah hanya tahu. Itu tertahu. Mungkin kita rancang pun. Saya bukan rancang jadi saya. Tuan-tuan pun kan rancang jadi tuan-tuan. Nah, ngapa duduk di kampung? Padahal bukan semua asal di kampung. Ngapa jadi duduk di kampung? Dan sebagainya. Itu Allah yang tahu takdir. Yang ke-7. Betul? Yang ke-7. Yang ke-8. Jodoh. Itu tak tahu. Ada orang tak ada jodoh sampai dia mati. Ya. Walaupun dia mampu. Ini orang lelaki ni. Orang perempuan boleh kita agak lah. Kalau tak ada orang Minang tak dia kahwin. Ya. Sebab tu aku nak mati lah. Ini orang lelaki pada orang tu. Saya tak nak kahwin. Padahal dia mampu. Dia mempunyai pendapatan yang bagus. Tapi saya tak nak kahwin. Kenapa tak curah saya? Kita tahu. Sampai mungkin mati lah kalau tak ada lagi nyawa ni. Ada seorang saya kenal dulu. Bila saya ngaju sama dia bagi envelope saya. Bukan seorang pun dia punya selalu. Sejak kali datang bagi. Padahal dia mampu tu, pendapatan yang kuat, pendapatan yang bagus, teguh. Tapi dia tak nak kahwin. Kenapa? Allah yang tahu. Itu jodoh ya. Ada orang banyak bininya atau banyak suaminya, tak kira lelaki atau perempuan ya. Ada yang jodoh ni. Ada orang nama ada seorang perempuan umurnya 105 tahun kahwin dengan seorang lelaki berumur 35 tahun. Orang mana? Ada berapa tahun sudah? Saya baca dalam kabar. Umurnya 100 lebih tahun kahwin dengan seorang lelaki umur 35 tahun pemuda. Itu kenapa? Karena jodoh itu ketentuan Allah Ta'ala. Ada juga seorang lelaki umurnya 90 lebih tahun kahwin dengan anak dara umur 19 tahun. Itu ketentuan Allah Ta'ala ya. Jadi ada ada jodoh itu Allah yang menentukan. Saya tak tahu. Saya ni ada lagi jodoh terlalu Allah yang tahu. Ada tidak lagi jodoh saya ni. Itu tahu. Isinya ada. Bukan anak. Tapi setakat ini siapa tak siap. Setakat ini ya, siapa tak siap. Ada tidak, wallahualam, itu jodoh. Ketentuan daripada Allah Ta'ala. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tarikh kematian. Kau tahu? Siapa tahu tarikh kematian yang kat tangan? Kena catat. Nak masuk dalam TikTok. Mana tahu? Ada orang umur 40 tahun dah padam, 35 tahun dah padam. Ada orang umur 100 tahun tak padam-padam lagi. Ada orang umur 90 lebih tahun tak padam-padam juga. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tahu. Dan akhirnya yang ke-10 yang dari rahasia Allah ialah orang yang hari yang berlakunya kiamat. Tarikh hari kiamat kita tahu kan? Sampai bila dah Allah yang tahu. Pernah malaikat Jibril tanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sangat masyhur, namanya hadis Jibril namanya. Ditanya kepada Nabi, bila berlaku hari kiamat itu? Apa jawab Nabi? Orang yang bertanya dengan orang yang ditanya, dua-dua tak tahu. Orang yang bertanya pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Orang yang ditanya, Nabi pun tak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah saja. Ya? Itulah 10 perkara yang menjadi rahasia Allah. Tengok, tadi ada yang ke-6 ya. Akhya'an wa amwata. Yang ke-27, wa ja'alna fiha rawasiya syamiqatin wa asqainakum ma'an furata. 27. Apa itu yang kayunya? 27. Dan kami sudah jadikan padanya gunung-gunung. Jadikan gunung, banyak gunung. Di India banyak gunung, di Nepal banyak gunung, di Afrika banyak gunung, di Indonesia banyak gunung. Jadikan gunung-gunung. Boleh jadikan padanya gunung-gunung
yang tegak, tinggi. Tinggi juga, paling tinggi Gunung Everest. Paling tinggi ya. Di Nepal. Dan kami beri kamu air minum yang enak. Air minum pula enak tu. Laut tidak ada yang mengandungi air. Air tu boleh minum dengan enak sekali. Air laut enak, air terusan enak, air sungai enak, air parit enak dan sebagainya. Mana yang enak? Itu yang ke-27 ya. Wa ja'alna fiha rawasiya syamiqatin wa amqainakum ma'an furata. Betul yang ke-8 balik ulang sekali. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Mana apa? Neraka wailah bagi mereka-mereka yang suka mendustakan ayat-ayat. Padahal bila tu nampak kita. Tapi tak nampak gunung kan? Allah jadi gunung tu tegak. Ya, kuat, teguh. Sehingga Allah tetapkan bahawa gunung itu akan binasa. Itu meletup ke gunung itu. Itu banyak berlaku apa? Berlaku apa? Gunung berapi atau gunung volcano atau apa volcano itu letupan gunung. Ya? Itu berlaku bila Allah kehendaki. Kalau tak dikali tegak, kuat, gagah, perkasa gunung dia. Bagi bila Allah kehendaki binasa. Macam gunung Agung tu, berapa kali dah di Indonesia? Berapa kali dah letup? Ya, itulah gunung-gunung ya, kuat. Maka celakalah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah dah nampak kita. Kehebatan ciptaan Allah tu kita nampak ni. Tapi kalau kita tak percaya, maka celakalah kita ya. Yang ke-29, pergilah kamu kepada apa yang pernah kamu dustakan. Apa dia? 29, jemaah ayat 29 ya. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu, pergi kamu ila kepada ma kuntum bihi tukadzibun. Kepada apa yang telah kamu dustakan. Pergi benda tu. Pergi ke benda yang kamu dustakan. Nanti dah mati tu kita nampak neraka. Kita berdustakan neraka. Ada mati tu orang nampak neraka. La tarawunnal jahim, kata Allah. Kamu akan dinampakkan dengan neraka bernama jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kamu akan menampaknya dengan penuh keyakinan. Yakin penuh. Ya weh. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Itu ayat yang ke-29. Nanti satu lagi. Cukup penting 30 kan. Intaliqu ila dhillin zi salasi syu'ab. Intaliqu ila dhillin zi salasi syu'ab. Baru yang Melayunya, yang ke-30. Pergilah kepada keteduhan, tempat teduh. Bawah pokok ke, payung ke, payung besar ke, atap rumah ke, cari mana tempat teduh. Pergilah kamu kepada apa yang pernah kamu keteduhan yang mempunyai 3 cabang. Ada 3 cabang tu apa keteduhan tu? Apa nama? Salah si syu'ab, 3 cabang. Itu yang ke-30. Kemudian apa? Sudah ambil satu lagi senang. La dhalilin wa la yughni minal lahab. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Yang ke-31. Apa maknanya? Yang tidak meneduhi. Di padang mahsyar itu tak ada apa? Tak ada teduh. Tak ada naungan. Yang ada hanya arah saja ya. Yang tidak meneduh dan tidak dapat menghindarkan dari nyala api. Di padang mahsyar itu matahari berapa jauh dari kepala? Berapa jauh dari kepala? Sejengkal. Ada yang mengatakan sehasta. Kalau sehasta, mana gunaannya? Ada yang peluk-peluk, ada orang peluk hal mata kaki, ada orang peluk hal betih, ada orang peluk hal lutut, ada orang peluk hal paha, ada orang peluk hal pinggang, ada orang peluk hal dada, ada orang peluk hal leher, ada orang berenang, ada orang peluk hal seluruh.
Itu yang ke-31 kan. Yang kedua kita baca akan datang. Dah bunyi lah kan. Yang ke-31 apa? La dhalilin wa la yughni minal lahab. Tidak ada keduhan dan tidak ada perlindungan bagi mereka yang di padang mahsyar nanti. Itu yang ke-31. Yang tidak meneduhi dan tidak dapat menghindarkan dari nyala api. Padahal itu singkai kepala tak mati pun tu. Kalau kita mendalam singkai tidak mati, abu hangai. Abu di masa itu dari hangai. Elo dia berpeluh. Kalau terlalu panas peluh. Ada yang peluhnya ada kaki, ada yang peluh lutut, ada peluhnya apa dan pinggang, ada yang menang dalam peluh tentu ya. Yang ke-32 itu akan datang dua insya-Allah ya. Innaha tarmi bisarir kalqas. Innaha tarmi bisarin kalqas. Itu kan datang tu ya. Untuk malam ini cukup sekadar itu. Oke. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Any argument? Tak ada nak bangkang. Setuju lah kira? Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya? Has anybody got any problem? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Kita Kenapa bangga? Pandai nak ke. Asal jauh dapat. Mana cara hanya ada di surau Al-Amaliyah. Taman Sentosa. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah jangan tambah lagi ya. Akan datang. Yang ke